مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. Kita baca kunut nazilah nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim
Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab, kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan setinggi-tinggi puji kepada Allah atas segala nikmat yang telah pun Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi kesihatan, diberikan lagi peluang dan dibukakan lagi ruang untuk kita sama-sama menghuni di muka bumi Allah yang penuh dengan keamanan dan kemakmuran ini, sekaligus menjalani kehidupan dan tanggungjawab kita sebagai khalifatullah bagi mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintah dan menjauhi segala larangannya.
Dan insya-Allah taala pagi ni kita akan sama-sama menyambung perbincangan kitab hadis penawar hati, iaitu hadis yang ke-11 muka surat 36. Sebelum tu ada yang nak kitab. Hari ni ada kitab ni. Dan minggu lepas ada yang nak tapi kitab tak ada. Ada tak? Ada. Boleh main dekat depan. Main dekat depan. Kat sini. Kak Ju. Ju pasing sat. Ju pasing kot. Dia. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar pun. Jangan dipermudah dosa yang kecil. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar lahiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Muttafaqun alaih. Okey. Hadis ni kalau diletak muttafaqun alaih tu ijtima' kedua-dua ulama hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, menceritakan tentang jangan dipermudahkan dosa kecil. Baik, kita tengok dulu lah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang disiksa kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Wanita itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Perempuan itu tidak suka memberi makanan dan minuman ketika ia memenjarakan kucing itu. Juga ia tidak suka melepaskannya untuk bebas memakan dari binatang-binatang kecil yang melata di muka bumi Allah. Hadis riwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ini penceritaan baginda Nabi SAW berkenaan dengan kisah seorang wanita yang mengurung kucing. Baik. Dia ada kisah di sebalik kisah ni, dia ada kisah. Kisahnya seorang perempuan yang separuh abad, 50-an. Dalam 50-an. Benci kepada binatang yang mengganggu hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu jenis binatang yang dia nak hidup dengan manusia. Yang mana satu pagi Nabi sedang duduk dengan para sahabat, dan Nabi ini suka dikelilingi oleh sahabat-sahabat kecil, daripada kecil yang paling kecil sampailah yang tua. Sebab Nabi ni dia mesra. Dia mesra dengan siapa juga. Daripada peringkat umur yang paling kecil sampailah yang paling tua. Begitu juga wanita. Wanita adalah kita kata halangan-halangan. Cuma kalau bagi wanita yang tua, baginda lebih mesra. Sebab macam okey, kalau kita letakkan perempuan yang dah berumur 60-70-an, mungkinlah pergaulan kita dengan orang muda ni taklah semalu macam kita yang sebaya, no? Nak bertanya kepada Rasulullah, dia kita tak menggunakan perantaraan Sayyidatina Aisyah ataupun isteri-isteri yang lain. Satu pagi kisahnya, Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Di antara sahabat kecil Nabi yang selalu berdampingan dengan baginda
sallallahu alaihi wasallam, iaitu teman sepermainan Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Jabir, 3 Abdullah tu. Nah, satu lagi diletakkan nama Abdullah bin Zubair. Tu di antara 4 Abdullah ni yang tak pernah lekang daripada sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang duduk keadaan Masjid Nabawi bukan berdinding tinggi macam sekarang nah. Bebas siapa pun keluar masuk. Begitu juga binatang. Kucing di antara binatang yang Allah Ta'ala bagi hidup, kata Nabi SAW, tafat bihiwari hauli. Kerja dia pusing kot apa. Kalau kita tengok sifat kucing ni suka memusingkan. Dapat kaki kita tu dia pusing. Kadang-kadang nak berjalan pun tertungging. Takut terpijak dia. Takut tersepak dia. Kadang-kadang pijak juga dah. Puan-puan bayangkan kalau saya pijak kaki kucing tu. Riau dia dah. Riau bukan sikit punya riau. Mau ICU dia. Okey. Bila mana kucing tu masuk di dalam halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya macam kita duduk di lana masuk kucing. Kalau hari ni kita takut dia kencing kan, sebab kita ada kapet, kita ada tirai. Zaman Rasulullah tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, periwayat hadis yang kita nak baca ni. Dia tangkap kucing tu letak atas riba dia. Kemudian kata seorang lelaki dewasa, tak diceritakan nama dia nah, kata seorang lelaki dewasa tu, halau dia. Halau dia. Buang, jangan main. Bulu dia najis. Kata seorang sahabat dewasa. Kemudian Nabi duk perhati tengok bila dikatakan bulu kucing tu najis. Tapi Abdullah bin Umar ni dia tak lepas. Budak-budak. Dan sekitar dalam umur dia 9-10 tahun lah. Kalau dia dapat kucing dia perisi sungguh lah. Lepas tu bila seorang lagi orang tua ni main tangkap, kan kucing ni kita pegang tang leher dia nanti lemah lah tangan dengan kaki dia tu. Cekak tang tengkok dia tu, kita kata baling keluar. Bila baling keluar, dia kerti. Tak ada hati, tak ada perasaan. Hati tu ada, perasaan tu tak ada. Jadi masuk pula. Kemudian Rasulullah tanya kepada lelaki yang duk buang. Dia kata, pasal apa? Pasal apa buang dia? Dia nak mengaji sama. Pasal apa buang dia? Lepas tu kata lelaki tu, najis. Bulu dia najis. Okay. Pada pembicaraan Rasulullah tentang ilmu fiqh, bulu binatang ni semua najis. Kecuali yang mana kita dah samakan dia. Baik, saya bagi contoh. Lembu halal dimakan dagingnya. Kulitnya boleh diambil, dibuat pakaian, dibuat perhiasan, dibuat rumah, dibuat hamparan dan sebagainya. Tetapi dengan syarat hendaklah disamak terlebih dahulu kulit-kulit binatang tersebut untuk dijadikan perhiasan, baru suci. Kalau tidak, tak boleh bawa sembahyang. Hukumnya najis. Macam mana nak samak bulu binatang? Disamaknya bulu binatang dengan menggunakan bahan-bahan chemical ataupun Rasulullah ajak. Kita boleh guna kapok. Kita boleh guna apa lagi? Kita boleh guna garam. Kita boleh guna air laut sebagai samak. Bukan macam kita terkena binatang mughaladhah, anjing dan babi yang mana kena sertu. Kita sertu tu guna sekali air basuhan tanah dicampur dengan 6 kali basuhan bersih. Tapi kita panggil samak juga kan. Sebenarnya yang tu sertu. Samak ni
Iaitu bulu binatang yang halal dimakan dagingnya, tetapi kok mana pun dia punya kulit wajib disamak. Samak ni dengan apa-apa jenis benda yang boleh mensucikan najis dia. Makna dia kalau dia kata ada lemak-lemak yang kita rasa belendiak tu, buang yang tu. Basuh guna sabun pun boleh. Basuh. Sampai zaman Rasulullah dulu, dia pun tak ada alat ataupun sabun klorok, dia pun tak ada. Jadi maka Rasulullah mengizinkan para sahabat menggunakan najis burung merpati. Tai burung merpati tu boleh dijadikan sertu untuk membasuh najis. Walhal dia najis kan, tapi dia boleh dijadikan sebagai bahan membersihkan najis yang lain. Tai burung merpati. Sebab tu kalau kata burung merpati ni, kalau dia berak di atas bumbung kita, dia tembus tak? Tajam. Dia bersifat tajam. Tapi lah ni kita dah ada sabun untuk sedut pikutik letik burung merpati tu. Okey. Itu untuk kulit binatang yang halal dimakan dagingnya. Apabila dia duduk melekat di badan binatang, dia tak najis. Tapi kalau dia terpisah daripada binatang tu, dia najis. Macam mana pula cerita dengan binatang yang nama kucing? Dalam penceritaan, mengikut qaul yang asah, qaul yang asah ni, qaul yang sahih, pendapat yang sahih di dalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bulu kucing tak najis. Walaupun terpisah daripada badan dia, tak payah pisah mak. Dengan sebab kata Nabi SAW, dia tawafu hiwari haulik. Dia binatang yang hidup di kalangan kamu. Kadang dia tidur dengan kita, kan? Kena kita duduk tidur, dia main panjat tidur. Dia bunyi nampak macam motorbot tu. Itu telinga kita tu kan? Lagi dia bangkit, dia meninggalkan bulu. Okey. Binatang yang hidup dengan kita, yang bersih, yang suci pada bulunya, maka binatang itu ialah kucing. Lain daripada tu untuk sodok belalah bewak ke dalam rumah, bela rimau ke dalam rumah, tak boleh. Sebab bukan dia binatang yang disebut alifah. Alifah ni binatang yang jinak, yang hidup di kalangan kita, yang mana kalau kata dia lekat di tudung, terutama tudung hitam nanti nampak. Kalau dia lekat di tudung tu boleh dibawa pakai semayang, boleh dia lekat di telekung, boleh dibawa dalam semayang. Tapi jangan terlalu banyak sampai berbulu, sampai tak nampak warna tudung tu, tuan najis. Tak najis dah. Tapi kalau setakat sikit-sikit, kadang kita duduk, elok-elok kita pun hampak sejadah, dia pun sampailah. Macam dia nak jadi imam. Dia nak tidur juga di hujung-hujung sejadah tu. Jadi waktu ni tak apa. Kadang dia semayang sekalian kita, kerabat naik atas kepala kan. Kita tengok ada imam-imam besar pun ada yang kucing naik sampai atas kepala dia. Tak apa, sebab dia Nabi kata binatang yang tak najis. Yang najis, ayat kencing dia dengan taik dia tu najis lah. Itu najis dah. Ini nak abang tentang pendapat. Ada satu qaul yang mengatakan kalau lebih daripada 3 helai, tak boleh. Hukumnya najis. Ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Nak menghalalkan cara kita, maka kita pilihlah yang paling mudah, kerana kita tak tahu bulu tu nak terbang ke mana. Kalau tidak jenuh qada solat, kita tak nampak, tak terhitung bilangan bulu tawanan ni, nak kira lebih daripada 3 helai, susahlah. Kalau macam tu dia tak boleh ada binatang tu dalam rumah dia. Tapi kalau ada binatang tu dalam rumah dia, dia kata apalah, kok mana pun dia lekat juga, sikit pun dia lekat juga. Tambah kalau hang pakai tudung hitam lagi lah nampak. Okey. Kita kembali kepada hadis ni. Maka Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar pun ambil
kucing tu letak di atas riba dia balik. Bila Rasulullah kata bulu pada binatang kucing ni tak najis. Nah, tak najis kerana dia hidup di kalangan kamu. Maka bolehlah kamu bermain-main dengannya. Sebab dia Allah Ta'ala bagi dia dah macam tu. Kemudian Abdullah bin Umar, kita tahu, saya dah cerita dah dalam hadis-hadis yang telah lalu. Dia di antara sahabat kecil Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang kedua paling banyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah, di mana meriwayatkan hadis sebanyak 2,630 buah hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini mempunyai satu sifat yang paling tawaduk, sentiasa ikut perilaku Nabi SAW, yang mana dalam tingkah laku Nabi sewaktu Nabi SAW duduk di Madinah, baginda akan selalu ke Quba untuk solat 2 rakaat. Sebabkan Nabi ada sabda satu hadis, barang siapa yang berwuduk dari rumahnya kemudian dia pergi ke Quba sembahyang 2 rakaat, pahala dia macam dapat satu umrah. Jadi Nabi selalu keluar ke Quba untuk bersolat 2 rakaat kerana nak mengambil pahala satu umrah, sebab Nabi tak boleh masuk ke Mekah melakukan ibadah umrah. Jadi Nabi raih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara Nabi bersolat 2 rakaat, berwuduk daripada rumah. Jadi selalu yang ikut Nabi SAW ialah budak-budak ni nanti ikut Nabi. Dan satu ketika selepas Nabi SAW wafat, dilihatnya Abdullah bin Umar ni, dia masuk sembahyang dalam Quba, kemudian dia keluar, dia duduk di bawah satu pohon tamar. Dia berdiri dan dia baca doa. Bila setiap kali dia pergi, dia buat macam tu, rombongan yang ikut dia pergi ni tanya, pelik sangat dia. Dia masuk sembahyang 2 rakaat dalam Masjid Quba, dia akan keluar, dia akan pergi duduk di bawah pokok kurma tu, dia berdoa sambil berdiri. Dia tak duduk. Lepas tu dia bertanya dia, pasal faham tak berdoa dalam masjid? Berdoa dalam masjid lebih mustajab, kenapa kamu berdoa di luar? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kami dulu selalu ikut Nabi dan Nabi akan buat macam ni. Berapa kali Nabi buat, dia bertanya? Sekali. Nabi buat sekali, tapi dia buat setiap kali dia pergi, dia akan buat kelakuan macam mana yang Nabi buat. Masuk sembahyang 2 rakaat, keluar mai duduk bawah pokok kurma tu, baca doa. Adakah ini satu sunnah? Tak, dia kata. Ini bukan satu sunnah, tapi ini kelakuan Rasulullah yang aku tengok, maka aku buat. Aku ikut. Kemudian bila nak naik unta untuk patah balik pergi ke Madinah, dia bila nak naik atas unta tu, dia akan tunduk dulu di bawah leher unta tu. Kan unta ni leher dia tinggi dah, dia nanti tunduk dulu, kepala dia pusing kot tu. Walau boleh je pergi pusing kot tu, tak payah duk tunduk ke bawah leher unta. Kata aku tengok Nabi pernah buat macam tu. Jadi dia akan ikut. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, budak ni ikut sungguh-sungguh kelakuan Nabi. Dia tak tinggal selangkah demi selangkah. Dia tak tinggal. Itu yang kata bila mana dia masuk di dalam kota Madinah ni, ada bahagian-bahagian lompat-lompat ayak. Nabi akan melompat nak elak daripada Nabi randuk ayak tu. Nabi nanti angkat jubah Nabi akan lompat. Sebab apa? Takut tak kita pijak ayak sebab nak ke masjid. Abdullah bin Umar ni dia masuk dalam kawasan tu, dia akan lompat pada tempat ada lorong-lorong. Dia akan angkat jubah dia akan lompat. Walhal bukan musim hujan, musim kering. Tak ada lompat ayak pun. Tapi dia akan bertindak yang sedemikian
Sebab lepas tanya siapa yang jadi lagu tu? Aku tengok Rasulullah buat macam ni, mungkin kerana terlalu sayang kepada Nabi SAW sehingga kelakuan Nabi itu ditiru. Setiap kali masuk lorong tu, dia angkat siap-siap jubah dia, dia akan lompat, mengelak lompat ayak. Padahal waktu tu musim kemarau, tanah kering, tak ada ayak. Itulah yang mana yang kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia ikut kelakuan Nabi, setiap langkah, setiap inci Nabi dia akan ikut. Sehingga kan kalau kata dia nak makan, kelakuan Nabi SAW ketika mengadap makanan dengan para sahabat. Bila mana ada hidangan makanan zaman Rasulullah dulu bukan banyak lagu kita hari ni, no? Habis sangat pun 2 ataupun 3. 2 ataupun 3. Dan kita tahu dalam Syama'il Muhammadiyah merakamkan Nabi suka makan bahagian kaki depan, tangan kambing. Kambing kan ada 4 kaki. 4 kaki. Depan panggil tangan, belakang panggil kaki. Tangan dan kaki. Nabi suka makan bahagian depan tu. Kaki pada bahagian hadapan kambing. Abdullah bin Umar, kalau dia pergi kenduri, dia tak jumpa kambing, bahagian depan kaki kambing tu, dia takkan makan. Dia nanti hiruk kuah saja. Pasal apa? Pasal tak ada yang Nabi suka. Walhal Nabi ni, kalau kata tak ada pun dia makan saja, cuma sahabat tengok dia paling suka bahagian depan tu. Dia paling suka. Mahal tu, kambing tu, no? Mahal kalau lah ni. Saya ingat, satu tu saja pun 30-40 ringgit tu. Kalau yang dah dimasak lah. Dan satu hari baginda Nabi SAW makan dengan seorang sahabat, Anas bin Malik. Nabi dapat hadiah sekok kambing. Zaman Rasulullah dulu, dia akan selalu masak sup manis. Macam mana wallahualam untuk dicicah dengan roti. Roti Bali Nabi SAW. Nabi makan roti Bali. Bali ialah tepung yang paling murah. Bila mana dihidangkan, Nabi akan kata kepada Anas, ambil kaki depan. Sebab apa? Sebab masa tu ada Nabi dengan sahabat-sahabat kecil dia saja. Jadi ambil kaki depan, Anas pun ambil satu. Bila letak dalam pinggan, ni hak yang budak-budak, dia pun bukan kira hang suka, hang tak suka, kami pun suka. Kan? Dia pun ambil habis. So Nabi minta, ambil lagi. Ambil dulu. Nabi kata kepada anak, ambil lagi. Ambil, sekok je kambing tu, tapi boleh dia ulang ambil. Boleh ulang ambil. Lepas tu, akhirnya Anas tersedak. Kaki kambing ni banyak mana? Kaki kambing ni banyak mana? Rasulullah kata ada tak lagi? Bila timbul keraguan di hati Anas, mungkinlah sampai 4-5-6 kali dah punya ulang hidup ada kaki lagi kan. Bila timbul keraguan di hati Anas, betul Rasulullah kata, dah hang tanya ambil. Sebab hang tanya, kalau hang tak tanya, hang boleh cedok sampai kita semua puas makan. Lepas ada dia tanya, habis. Okey, nak cerita Syekh Abdullah bin Umar ni, dia pun macam tu. Ada tak, dia tanya, ada tak bahagian kaki kambing kan, bahagian depan? Dia kata, habis dah orang lain ambil. Macam kita lah kan, budak-budak dia akan cari perah ayam. Ayam kalau sekok perah ada 2 je, kan? Kita pun tahulah kalau kata 2 ekor ada 4 saja. Hak tu lah pak pun nak berbuat hak tu. Anak pun berbuat hak tu, mak ni selalu beralah lah kan. Jadi ini yang berlaku pada Abdullah bin Umar. Dia pergi dengan bapa dia, Sayyidina Umar. Jadi bila dia tak mau makan, Sayyidina Umar kata kat dia, makanlah. Makanlah apa yang ada. Dia kata, dia boleh makan semua tu. Tapi kesukaan Nabi adalah kesukaan dia. Kelakuan Nabi
adalah kelakuan dia. Aku akan menjamah makanan apa yang Nabi suka dan aku akan meninggalkan apa yang Nabi tak suka. Jadi walaupun benda tu nampak kecil, kenapa ditanya? Nah, para sahabat bertanya kepada Saidina Abdullah bin Umar ni, maka katanya, sesungguhnya aku tak memiliki amal yang banyak daripada amalan yang kecil ini, kutip-kutip untuk kuhimpun dijadikan pahala pulang ke akhirat. Tu amal tak banyak tu. Yang meriwayatkan 2630 hadis, dia kata dia amal tak banyak. Dia nak kutip sebanyak mungkin sunnah yang boleh dia kumpul untuk dia amalkan. Itulah Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Okey, kalau puan-puan ingat, kenapa dia boleh rapat dengan Rasulullah? Ingat tak? Kenapa dia boleh rapat dengan Rasulullah? Tak apa, saya ulang. Bila saya tanya tak boleh jawab, jangan sedih. Tapi sebenarnya pertanyaan ini puan-puan akan ingat sampai bila-bila. Dia boleh rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kecil. Dia boleh tidur mangkit di rumah Rasulullah kerana kakak dia kahwin dengan Rasulullah. Rasulullah tu abang ipar dia. Siapa dia kakak dia kahwin dengan Rasulullah? Hafsah. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kan ada satu simbolik yang dipertinggal sampai hari ni. Tingkap rumah Sayyidatina Hafsah yang tak pernah ditutup sebab dia nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ni simbolik dalam Masjid Nabawi, pintu Jibril orang nak masuk ke Raudhah. Orang lelaki lah masuk, kita orang perempuan tak dapat masuk nak. Di pada bahagian hadapan itu adanya tingkap rumah Sayyidatina Hafsah yang menghadap terus ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia pesan jangan tutup sampai bila-bila, dan simbolik itu disimpan sampai hari ini. Tingkap tu takkan ditutup sampai kiamat. Sebab dia rindu pada Rasulullah, walaupun selepas Rasulullah wafat, itulah tingkap tempat dia duduk melihat makam. Kalau waktu Rasulullah hidup tu dia tengok, kita kata tak boleh tengok orang, tengok rumah pun jadi, tengok bumbung pun jadi. Itulah Sayyidatina Hafsah, kakak kepada Abdullah bin Umar. Jadi sebab tu saya kata dia boleh rapat. So ni kalau jumpa hadis An Ibnu Umar ni, tahulah itu dia. Nah, di antara sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur panjang. Umur dia 85 tahun. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita diberikan umur 80 tahun ke atas, kita tahulah panjang umur no. Biasanya kita ni dalam 60-an, 70-an ada nak condemn dah nah. Tapi anda dapat 80-an ke atas, itu disebut dengan nama Al-Haram, bukan Al-Haram, bukan hal kecil, bukan hal pedah, hak bulat. Al-Haram. Al-Haram ni orang yang terlalu tua, biasanya dia tak boleh nak boleh berlari jauh dah nah. Boleh berjalan, boleh melata. Kalau yang bagi sihat, kalau yang tak sihat pun tak apa nak boleh dah. Kalau dia main 80 ke atas tu, dia dah makin lemah sendi urat saraf dia. Dan Allah Ta'ala akan pelihara pada amalan-amalan sunat yang dia tak boleh kerjakan. Dia tak boleh buat sunat dah. Kalau kita sembang dengan dia, kita boleh buat sembahyang wajib saja. Dah tak boleh, dah lemah dah. Dan kadang-kadang ada juga yang kita jumpa hak nyanyuk. Ni kata Allah, hak yang Al-Haram ni aku pelihara amalan dia. Dosa pahalanya dah tak dikira. Dia dianggap seperti budak-budak kecil balik. Okey, ni nak cerita pasal Saidina Abdullah bin Umar. Kemudian apabila dikatakan sedemikian, maka Abdullah bin Umar ini mengambil kucing tersebut, bawa balik ke rumah dia. Sayanglah, sebab Rasulullah sayang. Begitu juga dengan sahabat lain yang sampai mendapat gelaran Abu Hurairah. Mendapat satu julukan Abu Hurairah sebab terlampau sayang pada kucing.
Tetapi ada seorang wanita yang separuh abad benci sangat-sangat kat kucing. Kucing ni yang buat orang benci kat perangai dia, dia suka kencing kat pancut tu. Kan? Kalau kita ada tirai-tirai pintu tu, siap hang. Nah? Ha. Kok belah bawah tu tetap berbau saja. Cari tak jumpa. Tu yang buat orang menyampah. Kadang-kadang bila kita buat baik dengan dia dengan berak merata. Kan? Tu yang orang menyampah ke dia tu. Kita pun elok gembok-gembok tanah nak tanam lah. Sebatang dua pokok. Pokok apalah nak tanam. Dia pun korek juga. Tanah kita gembok tu. Dia pun korek juga. Dia pun tanam juga. Nah? Yang punya luah alam tu hang tak mampu korek. Hamai korek tanpa su aku ni juga. Dia yang punca orang benci ke dia tu. Bukanlah apa sangat nah. Jadi di antara sebab musabab kenapa wanita dalam hadis ni dia tangkap kucing tu dia kurung. Sebab suka buang najis. Dia tangkap dia kurung. Bila dia kurung, denda, tak bagi makan, tak bagi minum. Kucing kalau dia tak makan, tempoh 2 minggu dia boleh hidup. Tapi kalau dia tak minum, dia tak boleh. Walaupun kita tengok dia minum, dia bukan langgah botol ke cawan gelas. Lalu kita dah hujung lidah halus tu niak sikit je. Kan? Dia minum sikit saja. Tapi dia nak ada minuman. Kalau kata tak ada minuman, dia akan cepat mati. Dan kelakuan perempuan ni disebutkan oleh Nabi SAW. Dianya udhibatim ra'atun, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan tersebut, sebab apa? Abdullah bin Umar ni lari-lari mai jumpa Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, dia kata perempuan tu kurung kucing sampai mati. Mati kebuluran, tak diberi makan dan tak diberi minum. Mati terus. Kesian. Mati kebuluran adalah mati yang amat menyakitkan. Mati buluk ni mati amat menyakitkan. Kita kalau lapar, sakit lah. Mula dia bunyi keroncong je, dia bagi isyarat. Dia minta diisi. Lepas tu dia akan sakit. Lepas tu dia akan makin lemah. Tanpa minuman dan juga makanan. Dan azab ini dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diilhamkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di sini, dia kata pada qalat fihan nar, maka ianya akan dimasukkan ke dalam neraka. La hiya at'amatha, sebab dia tak mau bagi makan. Wa saqatha, dia tak mau bagi minum. Idh hiya hasabatha, dalam kurung dia tak bagi makanan, tak bagi minum. Hambiak dia macam tu saja. Sepatutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarakatha, biarlah kat dia, tinggalkanlah dia. Takulu min khasyasil ard, bagilah dia makan apa-apa yang dia boleh kutip nak makan. Mana dia daripada binatang melata, mungkin dia boleh tangkap tikus. Sinonim kucing dengan tikus dulu, bukanlah ni. Dulu punya kucing tak boleh tengok tikus, tangkap makan. Hari ni kucing dia tak lalu tengok tikus. Dia makan lagi sempoi. Kan? Tuan dia rebus ikan, rebus ayam, beli makanan tin tu. Kita nak beli makanan tin pun pick up 2-3 kali. Sardin lah ni mahal. Dulu orang susah makan sardin. Lah ni orang senang makan sardin. Sardin mahal ni. Jadi dia tengok binatang melata pun dia tak heran. Kalau kucing-kucing kampung ni dia tangkap lagi lah. Tangkap lagi lah belalang. Yang duk terbang. Yang cekak-cekak tu rama-rama. Sekali dia kek je dapat main. Di antara sifat kucing duk kampung lah. Kucing duk kampung lah. Dia bila dia dapat satu-satu binatang, dia akan bawa balik ke rumah. Dia nak habaq dekat tuan dia, dia pandai. Hak yang dia bawa balik mahal berjenis-jenis tu tak apa juga. Kalau dia bawa balik mahal dahsyat-dahsyat tu kita pun takut kan. Kadang-kadang dia bawa balik main anak ular. Kadang-kadang dia bawa balik main cicak mengkawang yang besar tu. Kita pun takut. Kita pun takut benda binatang-binatang tu. Kalau dia boleh main hak elok-elok, dia bawa balik main ulat. Ulat apa orang panggil hak yang besar tu.
Dia gigit pecah perut, berbalik main masuk dalam rumah tergedik-gedik binatang tu. Kita ni nama je besar tapi lagi takut kat binatang ahli tu kan. Dia sebenarnya dia nak bagi tahu kata dia pandai. Itu adalah hadiah untuk tuan dia. Lepas tu kita pun kata pandai dia. Kita angkat lipat duduk buai bubur dalam rumah, kita pencet reset kat lipas tu lari kelak dia pergi tangkap, masuk mai cakap itu di antara pemberian dia. Dan disebutkan oleh Nabi SAW di antara hadis-hadis masyhur yang mana kata Nabi SAW, binatang itu dia hidup di sekitar kamu. Jikalau dia keliling kaki kamu, kalau dia pusing kaki kita, dia sondoi di kaki kita, tanda beberapa tanda. Mungkin minta dimanja atau minta bagi makan. Andai kita bagi makan, gugur dosa-dosa kecil kita mengikut jumlah bulu yang ada di kepala dia. Okey, kita kembali kepada dosa kecil. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang dosa-dosa kecil? Tengok nah. Keterangan hadis, kucing adalah salah satu dari binatang yang suka hidup berdekatan dengan manusia. Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makan untuk diberikan kepadanya. Atau kalau kita tidak mahu memberinya makanan, biarlah dia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang luas telah pun menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi. Jangan ia ditambat atau dipenjarakan kerana itu adalah satu kezaliman. Berlaku zalim terhadap kucing sudah boleh mengakibatkan seorang masuki pintu api neraka. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyiksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau penyiksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya, maka ia tidak akan menyiksa hambanya tanpa kesalahan, dan ia juga mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia. Oleh itu janganlah berlaku zalim terhadap orang lain, jangan suka menyakitkan hatinya dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Okay, ini keterangan hadis yang kita baca, yang mana dia sebut, dia kata binatang ni hidup di kalangan manusia. Berlaku zalim kepada mereka adalah berdosa. Walaupun dia awalnya termasuk dosa-dosa kecil. Mana dosa kecil dia? Kita sepak dia. Dia main, duk kacau sangat, tak larat nak hambak dah. Kita sepak dia. Dia terpelantin. Ada yang sepak sampai terpelantin jauh kan? Itu di antara dosa kecil. Gelak pula tu dah lepas sepak kucing dia gelak. Itu di antara dosa kecil. Walaupun dia bersifat binatang. Kemudian tak tahan sangat, tangkap kurung. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Maka kata Nabi SAW, azabnya amat pedih. Azab Allah Ta'ala ni memang sakit. Walaupun dosa tu dosa kecil. Yang kita duk sakiti dia tu. Tapi bila sampai ke tahap dia tak boleh makan, tak boleh minum dan dia mati dalam kelaparan, dia jadi dosa besar. Dia azab di dalam neraka. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan hadis ni. Adakah menyiksa binatang-binatang itu adalah berdosa besar? Kata Nabi SAW, kalau hampa tak suka, jangan pukul. Kalau tak suka, jangan pukul apa jenis binatang pun, selagi dia tidak membawa kemudaratan. Contoh dia, kalau binatang tu tak berbisa pun, dia tak kacau kita pun. Berbeza dengan binatang berbisa macam lipan, macam ular kan, yang mengancam keselamatan manusia, yang tu kena pukul lah. Tapi binatang ni dia tak pernah lagi dikisahkan dia makan orang ke, dia menyebabkan kematian ke. Maka kalau kita tak suka, ada orang yang tak suka, ada orang yang suka tapi dia geli, dia takut, maka jangan sakiti dia. Jangan sakiti binatang tersebut. Asingkan daripada kehidupan kamu dan jangan zalimi dia. Kalaulah dikatakan binatang dizalimi, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala tak redha,
akan disiksa, apatah lagi kalau kita nak menzalimi manusia. Sampai diletakkan di sini dia kata, Allah telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya. Dirinya ni, nya ni, dhamir ini dirujukkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah kata Allah tak suka orang yang menzalimi dirinya? Dirinya ni kita buat zalim kepada orang yang tak bersalah. Bila kita buat zalim, kita fitnah, contoh dia. Memfitnah orang yang tidak bersalah. Dia tak kata, kita tuduh dia kata. Ibarat macam kita kata kepada Allah. Allah mengganti nama, letak ganti nama. Kita fitnah orang manusia. Tapi Allah kata ibarat macam fitnah Allah. Ha? Besar dosa. Dosa memfitnah. Asal daripada kecil ya. Nah, aku saja melawak aja. Ha? Tak tahu kita nak jadi besar. Dosa kecil akan jadi besar apabila ianya diulang berkali-kali. Di antaranya, apa beza dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar ni adalah dosa yang termaktub dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam hadis dan ada hududnya. Ada had dia. Kalau hang buat begini, contoh, tinggal sembahyang, akan disiksa di dalam neraka. Tak bayar zakat, maka kamu akan dibakar dengan harta kamu. Kalau makan riba, maka akan diletakkan makanan daripada hasil riba dalam perut kamu. Makan harta anak yatim itu dosa-dosa besar. Mensyirikkan Allah, menderhaka kedua ibu bapa. Tapi dosa kecil ni di antaranya mengambil makanan dengan tangan kiri. Kita gunakan tangan kiri mengambil sebarang jenis makanan. Betul ambil, capai. Kita makan kenduri ramai-ramai. Kita guna tangan kiri sebab kita rasa tangan kanan kita ni kotor. Sebenarnya dia bukan kotor, dia ada bekas sisa makanan di tangan. Kita tak mahu lagi camcah kita pegang tu. Kata orang Pulau Pinang berlemur kan? Dia gunalah tangan kiri dia. Niat tu baik. No? Niat tak menghalalkan cara ni. Ha? Takkanlah hang makan sampai berselopiang naik atas ni ikut kan? Ha? Makanlah ikut sunnah Rasulullah. Jemput kecil-kecil, jemput ambil besar-besar tu. Dia naklah ikut celah-celah ni. Ha? Kalau kita ambil dengan tangan kiri, berdosa. Tapi dosa kecil. Jadi kita tengok macam mana nak gugur dosa kecil tu. Dah ambil, kemudian memasukkan makanan ke dalam mulut dengan menggunakan tangan kiri. Itu dosa kecil. Minum, ambil cawan, pegang dengan tangan kiri. Minum, berdiri dengan tangan kiri. Itu dosa-dosa, itu di antara dosa-dosa kecil. Orang bagi salam, tak jawab salam dia. Itu dosa kecil. Melihat aurat. Tak kiralah tengok aurat lelaki ke ataupun tengok aurat perempuan. Itu dosa kecil. Ini aja ni kaki tengok TV. Gambar Korea ni. Nah? Tak kiralah gambar apa pun. Yang muka aurat tu. Ha. Itu dosa-dosa kecil. Ceritanya macam ni. Satu hari Nabi SAW tengok seorang perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi ni dia pun ahli kitab lah. Makan dengan menggunakan tangan kiri. Nabi tegur dia. Nabi kata jangan makan dengan tangan kiri. Sebab kiri ni tempat duduk syaitan. Lihat cerita saja-saja. Ada kanan sihat. Tapi suka sangat. Dia kata kepada Nabi. Aku suka. Makna dia kebiasaan. Kebiasaan orang yang cekap tangan kiri. Ataupun kita panggil ni, dia tu kidal. Kan kidal. Dia akan capai apa pun dengan kiri. Dia tulis dengan kiri, dia buat kerja semua dengan kiri. Paling utama dengan kanan lah. Itu yang utama. Tapi bila dah jadi kebiasaan yang lebih cekap. Maka kanan jadi lembab. Kita kan ada dua otak kita. Otak kanan dan otak kiri. Nah, ada yang cekap kedua-duanya. Jadi biar perempuan Yahudi ni ingkar perintah Nabi SAW. Nabi kata pasal apa hang tak boleh? Dia kata kanan ni macam lumpuh dia kata. Sebab kiri saja buat kerja.
Lepas tu Nabi kata, lumpuhlah kanan kamu. Lumpuh sungguh. Lumpuh sungguh kanan dia. Sebab Nabi kata, kiri ni adalah bahagian tempat-tempat najis. Nah, meletakkan dia di tempat-tempat najis. Terbasuh najis. Nah, dan kemudian selepas daripada teguran Nabi itulah Saidina Abu Bakar As-Siddiq tak pernah meletakkan tangan kiri ke muka. Dia berwuduk dengan, waktu dia basuh muka pun menggunakan tangan kanan sahaja. Dia tak pernah letak tangan kiri ke muka. Kita ni tak usah cerita lah nak. Kata kita letak kan. Kalau kita nak berwuduk dengan sebelah tangan mungkin tak cekap. Kita nanti tak ada air sampai penuh melimpah-limpah dalam ni pun tak habis lagi. Kan? Sebab benda tu mula kecil. Kata Nabi SAW. Dia asal daripada kecil. Tapi bila kebiasaan dia akan semakin besar. Kerana sesungguhnya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dosa kecil itu bila hampa buat selalu dia nanti jadi besar. Dia diibaratkan macam gunung yang tinggi. Ketahuilah, gunung yang tinggi itu berasal daripada batu yang kecil. Bangunan yang tinggi-tinggi berasal daripada sebiji bata. Tidak? Macam mana cara nak menggugurkan? Menggugurkan dosa-dosa kecil iaitu di atas perbuatan-perbuatan kebajikan. Apa juga benda kebajikan kita buat? Gugur dosa kecil. Kita buang sesuatu yang cemar di atas masjid. Nampak jarum peniti ke, nampak kertas ke, nampak habuk ke, kita buang. Gugur dosa-dosa kecil kita. Kita tunggu di antara waktu Maghrib ke Isya. Kan biasanya kita nanti sayang kepada wuduk. Kita tunggu di antara Maghrib ke Isya. Allah nanti bagi pahala sembahyang. Dalam tempoh Maghrib ke Isya tu. Padahal kita tak sembahyang. Lepas baca Quran tu duk tunggu. Duk tanya orang, masuk lagi waktu? Orang perempuan lah. Orang lelaki dia ada di masjid no. Orang perempuan lah, masuk lagi. Dah lagi tak masuk Ustaz. Tidur Ustaz. Dengan telekon-telekon duk tunggu. Sebenarnya pahala duk berjalan. Pahala solat. Tak buat apa pun. Dan dalam tempoh tu, tempoh dia menanti masuknya waktu ni, gugur dosa-dosa kecil dia yang dia buat sebanyak bilangan. Buih di lautan, gugur. Dan mungkin dalam penantian dia tu ada zikir-zikir yang dia amalkan, gugur dosa-dosa kecil dia. Kita bersedekah, gugur dosa-dosa kecil kita. Kadang orang bagi salam. Semua pakat jawab, tak payah jawab lah. Dia berdosa, tapi dosa itu dosa kecil. Yang akan gugur daripada diri kita dengan cara kita buat kebajikan. Tapi kalau dosa besar, dia tak gugur macam tu lah. Dia kena bertaubat dengan taubatan nasuha, barulah disahkan bahawasanya dosa itu digugurkan. Itu perbezaan. Banyak dosa-dosa kecil ni banyak. Di antaranya kita jumpa dengan orang, dia senyum, kita tak senyum. Tengok tu aku punya kenyih sampai ke telinga kat dia. Tak nampak lain cerita nah. Kalau tak nampak lain cerita. Tapi nampak saja dia jenis krim. Siapa dia? Dia tu. Aku punya senyum kat dia. Dia memang macam tu. Kata kawan lagi tu pun mula aribah. Mula nak mengata. Dia memang macam tu. Kena hari ni nak kenyih kat kita. Dia nanti kenyih. Seorang-seorang pun dia pun dia kenyih. Ada juga hak orang macam tu lah. Sebabnya dosa tu. Hak yang mengata tu dosa besar, bukan dosa kecil. Hak yang perbuatan tersebut. Okey. Bila dia nak masuk ke dalam masjid ataupun mana-mana tempat pengajian, dia nak letak kasut dia elok-elok. Dia terajang kasut orang. Itu dosa tu. Dia kira nak letak kasut dia bagi elok. Orang lain dia pasang, tendang pergi jauh. Okey. Hantarkan mana ruang yang mana tak ada orang lagi. Ni hang nak sempit celah-celah orang. Apa-apa. Nak tolak orang. Itu di antara dosa-dosa kecil. Yang bila mana kita amalkan selalu-selalu boleh menjadi kepada dosa besar. Itulah definisi di antara dosa kecil dan dosa besar. Kita ni jangan duk perasan baiklah nah. Banyak. Hak yang kecil tu pun berbulu penuh badan. Berlambak sangat-sangat.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah di sebalik perbuatan-perbuatan amal kebajikan yang sikit ni dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Selangkah kita melangkah daripada rumah untuk ke majlis ilmu, Allah Ta'ala hapuskan 10. Satu langkah, dia potong 10. Kira berapa langkah nak sampai tadi? Saya naik kereta. Tengoklah berapa langkah nak masuk ke dalam masjid. Dihisap oleh Allah Ta'ala satu langkah, dia potong 10. Dosa kecil, besar dah juga. Itulah sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam. Selesai hadis hari ini. InsyaAllah bulan depan. InsyaAllah kita akan masuk kepada hadis yang ke-12. Hindari doa orang yang kena zalim. InsyaAllah ta'ala. Baik, sebelum saya buka kepada majlis soal jawab, suka rasanya dengan lafaz penuh rasa takzim saya menjemput seluruh yang berada di sini dan juga seisi keluarga untuk sama-sama meraihkan walimatul urus anak perempuan saya yang insya-Allah akan diadakan pada 10 Disember, 10 bulan 12. Jadi bulan depan lah, bertempat di Dewan Masjid Makbul Teluk Kumbar. Jadi sekali lagi saya ulang, sahabat yang berada di sini juga yang berada dalam Google Meet, dengan penuh lafaz takzim, saya dan seisi keluarga menjemput puan-puan dan seisi keluarga yang ada suami, yang ada anak cucu, saya jemputlah untuk sama-sama kita meraihkan dan mendoakan walimatul urus anak perempuan saya yang bakal diadakan insya-Allah taala pada 10 Disember bulan depan di Dewan Masjid Makbul Teluk Kumbar, insya-Allah. Dan untuk sahabat-sahabat yang tak ada pagi ni, tolong sampaikan salam saya kepada mereka. Kata ustazah panggil tolong sampaikan. Sat lagi dia berkata, hang tak tinggu tu, tak panggil hang. Tolong Sat bagi tahu dekat dia tolong Sat. Saya kata saya mungkin tak sempat nak dari rumah ke rumah. Jadi besar rasa hati puan-puan untuk terima jemputan saya. Boleh pakai Kalau tak pakai, hantar WhatsApp my personal. Saya tak pakai panggilan tu. Saya kena main rumah saya panggil. Yang tu special lah sikit saya nak kena pergi. Tapi kalau pakai lagu ni, alhamdulillah faham keadaan saya yang tak berapa nak betul sangat ni jadi boleh guna ke alhamdulillah. Terima kasih. Sampaikan salam pada sahabat-sahabat yang tak hadir pada pagi ni dan kata saya jemput yang mana yang tak kenal lagi tolong perkenalkan insya-Allah taala. Ada apa kita makanlah seorang sikit besok kodok ke seorang sebiji jadilah insya-Allah taala. Baik, saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya ustazah. Assalamualaikum ustazah. Salam. Sak puan saya buka kat puan. Okey. Tentang jawab salam. Okey. Dalam WhatsApp. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Tentang jawab salam dalam WhatsApp yang selalu kita terima pagi-pagi kan? Selalu kita terima. Wajib tak jawab? Okey. Salam dalam WhatsApp dia berbentuk tulisan. Bukan perkataan. Kalau perkataan wajib jawab. Kalau tulisan, kadang-kadang grup tu ramai, semua pakat bagi salam 2-3 orang, kita tak wajib jawab sebab dia berbentuk hanya tulisan. Tapi kalau kita jawab dapat pahala. Memadai dengan lintasan reti. Tengok kalimah Assalamualaikum tu, kita jawab Waalaikumsalam. Kadang-kadang kalau kita rajin, kita balas. Kalau kita rajin, kadang-kadang kita tak sempat nak balas. Adakah berdosa? Tak termasuk antara dosa kecil ataupun dosa besar. Kerana dia hanya berbentuk tulisan saja. Tetapi kalau dia berbentuk lafaz, wajib jawab. Kalau pakat-pakat dia hantar voice, Assalamualaikum, dia nak jawab kita.
Tapi kalau dia berbentuk tulisan, kita tak wajib jawab. Tapi kalau kita jawab dapat pahala. Okay. Terima kasih. Okey. Silakan. Siapa yang bertanya tadi? Ya, saya. Ya, silakan. Siapa ni? Hafsah binti Putri. Ya, baik. saya nak tanya, ada seorang hamba Allah ni, dah meninggal pun, dia tekurung kucing. Dia pergi, Apa dia? Tak clear. dia terkurung kucing dalam rumah. Oh, dia terkurung. Lepas tu, kucing tu mati. Dia tak duduk. Ha? Kucing tu ada di atas dalam bilik. Kemudian? Masa dia balik, bila dia pergi lagi sekali tengok dah tinggal rangka. Oh, kesian. Okey. Baiklah, terima kasih. Ni cerita tak sengaja, seorang hamba Allah ni tak sengaja terkurung kucing dalam rumah. Dia mungkin dia tinggal rumah tu lama kan? Dia balik mai, buka pintu bilik rumah dia, kucing tu dah tinggal rangka. Adakah termasuk dalam hadis dibatim ra'atin, akan diazab orang itu? Azab mereka ni amat pedih no. Kalau kata seringan-ringan dosa pun akan dipakaikan dengan sepasang kasut daripada api neraka. Tambahlah kalau berat dosa ni nak. Jadi bila dia balik main, dia tengok dia ada tinggal rangka, mana dah matilah. Adakah berdosa? Benda tak sengaja. Bila tak sengaja ni, dia ada lagi satu tak. Dia tak tahu. Tidak? Bila dia tak sengaja, dia tak tahu. Benda hak ter ni, maka tak berdosa. Kita tak tahu. Terlupa. Terlena. Maka tak berdosa. Sebab dia tak tahu. Tapi kalau dia sengaja adalah berdosa. Okey puan jangan sedih-sedih, insya-Allah istighfar banyak-banyak. Nak tanya, waktu kecil, budak kecil umur dalam 4 tahun, 3 tahun, dia kucing tu dia tutup dalam kotak, dia tindih dengan batu. Kucing mati anak kucing. Itulah juga apa hal. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Masih lagi cerita penderaan kucing Budak umur 4 tahun. Dia dera kucing sampai mati kucing tersebut. Adakah berdosa? Okey, saya nak suruh perempuan jawab dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Dosa tak? Tak berdosa, pandai. Sebab budak tu tidak mukallaf. Orang yang tak mukallaf ni, mana dia tak sampai umur lagi, tak cukup umur untuk dikira dosa dan pahala dia. Maka tak berdosa. Cuma kita yang dewasa yang kena memerhati, kena tengok, kena bagi pendidikan. Tapi budak tu dia tak tahu apa. Adakah berdosa budak tersebut? Budak tu tak berdosa. Adakah mak pak dia berdosa? Kalau mak pak dia tengok tapi mak pak dia biar, berdosa. Tapi mak pak dia pun tak tahu. Yang dewasa tidak tahu, maka tidak dikira berdosa. Okey puan Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Okey. Ada soalan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Dia tanya soalan, ada hamba Allah ni dia bela kucing tapi dia tak kurung sebab dia kesian tak gamak nak kurung kucing tu, jadi dia lepas. Bila dia lepas, ada jiran yang tak berapa suka kucing ni, tangkap kucing tu lempak buang. Berkali-kali dia bela kucing, berulang benda yang sama lah. Jiran akan tangkap pergi buang. Jadi apa hukum tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Ini berkenaan dengan kes kucing juga tapi berjiran. Ada orang yang dia suka, ada yang dia tak suka kan. Tu hak dia lah. Yang dia tak suka tu hak dia lah. Kita pun hormatilah hak dia. Dan tak suka janganlah pergi balik buang. Pasal orang duk bela. Kan orang duk bela elok-elok. Cuma dia lepas. Mungkin dia tak suka. Okey, saya letak macam ni lah. Bila kita hidup berjiran, duduk dekat-dekat dengan orang, kita bela binatang.
Kalau binatang tu berak, mungkin menghadirkan rasa tak selesa di hati jiran. Kalau kucing dia bukan nak pergi berak tempat jamban hamba ni jamban kucing tak. Kecuali lah kalau ada pasir dia, hamba dia dalam kandang, dia berak dalam pasir tu. Tapi kalau hang lepas dia tu cerita lah. Ikut suka je. Nah, untuk sesetengah orang yang tak suka, dia akan tangkap, dia buang kucing tu. Walhal kalau buang kucing tu merana lah dia. Tak tahulah tempat makan dan minum dia. Kalau nak cerita dari segi hukum ni, dia ada tuan. Hukum dia dosa lah. Nah, berdosa lah sebab dia milik tuan dia. Okey, satu lagi hukum, kita nak cerita tentang kejiranan. Nah, kalau kata hak jiran, kucing tu pergi berak di rumah jiran. Tuan hak yang tukang belah kucing tu dapat pahala sebenarnya. Mula pasal dia belah kucing. Tapi oleh kerana taik tu pergi ke rumah jiran, berdosa. Berdosa balik. No? Pasal mengganggu ketenteraman jiran tu. Ada pula jiran nak yang jenis hati tak apa nak wangi ni. Dia taik kucing tu dia balik ke rumah jiran sebelah. Tanggung lah. Nah, tapi marah macam mana pun jangan nak ambil hak orang lain untuk kita buang sesuka hati. Kalau hang tak suka, tuan dia suka dekat dia. Abang. Nah, kami tak suka jangan duk bagi main ke rumah kami. Kalau dapat kat kami lempak buang. Dah bagilah peringatan sekali. Nah. Kemudian dia lepas lagi. Pergi pula ke rumah dia. Dia bagi pula peringatan. Kali kedua, kali ketiga dia bagi peringatan. Tak mau juga tu dia tangkap buang. Hukum yang tukang pergi tangkap buang berdosa sebab dia ambil hak orang lain. Dosa. Dosa tetap dosa. Tapi kawan yang tukang belah kucing tu dia kena tahu adakah kucing tu memudaratkan jiran dia. Kalau bawa kemudaratan pada jiran dia, berdosa pada tuan tu. Kucing tak berdosa. Yang berdosa adalah tuannya. Tu kata kita ni hidup berjiran ni sebenarnya kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Malik. Bukan Imam Malik, Imam Hanafi rahimahullahu taala. Yang mana pada waktu dia nak mati, dia duk sakit nak mati, dia panggil jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia Yahudi. Dia panggil mai, dia nak jumpa sangat-sangat. Panggil mai. Mai jiran Yahudi tu sebelah. Mai jumpa dia kata dia nak pesan ni, dia nak bagi tahu satu je dia kata. Selama kita duduk berjiran dia kata, kita panggil air acak. Air cemar daripada rumah hang alir mai ke rumah aku. Aku selalu bersihkan air pencemaran daripada rumah. Sebab hang alirkan mai ke rumah. Tapi dia kata, aku tak tahu aku nak hidup berapa hari dan aku tengah sangat sakarat sakit dia kata. Lepas ni jangan dah dia kata, sebab anak aku tak sesabar aku. Aku tak mau anak aku nanti bermasam muka, bergaduh dengan hang. Jadi sebelum tu dia kata, hang alirkanlah air acak tu ke tempat lain. Tanya Yahudi tu berdosa ke? Dosa amat-amat besar. Benda air acak, kita main duk alir pergi ke rumah orang. Berbaulah kan? Berbaulah. Tapi tak apalah. Dah berimam dengan Imam Hanafi. No? Yang kita yang bukan imam ni, apabila dia mengganggu ketenteraman jiran, yang tu dah dikira berdosa. Buka lagu darah-darah. Dosa tak? Kamu tu nak lena. Lena apa tengah-tengah hari. Saya cerita lah tengah hari ke, tengah rembang ke, dia nak tidur. Dia punya pasal lah mata dia. Nah, berdosa tak? Berdosa. Tu kata kena ada ilmu lah. Kalau tidak, hampir duduk dalam hutan seorang-seorang. Biar dia rimau tak lena, dia kerekah kepada orang ada kai. Nah, kata hidup berjiran ni kena jaga. Apa binatang kita nak bela pun, kita pastikan dia tak mengganggu ketenteraman jiran lain. Tapi nak jadi jiran pun kena ada peranan. Nah, jangan sembarangan hak orang kita pisau. Tak apa. Jiran sebelah aku ni dia dah bagi hukum dah. Apa yang ada di rumah dia, ambil makan. Tak boleh. Nah, termasuklah binatang-binatang dia. Kalau ayam dia tangkap makan, telur dia pun hang makan, kucing dia pun hang balik buang, dikira dosa. Bukan dosa kecil lah. Dosa besar. Wallahualam. Okey.
Okey, ni masalah. Ayam tak ada tuan. Ayam tak ada tuan. Macam mana nak buat? Tak tahu tuan siapa. Tanya siapa. Ayam ni dia lagi hebat. Berdikari dia daripada kucing. Kan? Sebab dia apa makan dia bedai. Kan? Dia main berak. Lagilah dahsyat. Kucing berak tu kambus juga. Ayam sorry. Kambus tidak. Sambil lalu dia bagi. Nah, okey, apa hukum dia? Kalau dia tak bertuan. Kalau kita nak tangkap makan pun syubhat. Sebab dia bukan pemilik siapa-siapa. Dia mungkinlah ada asal-asal keturunan untuk nenek dia tu siapa dia punya. Kan? Tapi bila dah tak ada orang bela, dia merayang lagi itulah. Dia menghadirkan ketidaktenteraman bila main berak ke rumah kita. Bila tak ada tuan. Apakah tindakan yang boleh kita buat? Okey. Yang ni saya nak contoh nah. Saya nak contoh pengalaman waktu saya belajar dulu. Kami duduk pondok, ada ayam yang nasib begitu. Belamak dia akan masuk main. Ayam ni asal-asal tok pondok yang ada di tepi-tepi tu. Tapi bila dia gamaknya mati ke pindah ke mana, ayam tu melilau. Melilau je masuk main lah dalam asrama kami ni. Dah kita bagi makan nasi-nasi sejuk, tak habis tu dia berak. Kacau. Sampai pada satu masa, kami pun adulah. Kak Mudir, Rabak kata begini-begini. Macam mana ni dah? Berak naik atas bumbu. Masa tu bumbu atap. Kan bila dia cakap-cakap, terpelahang. Kan? Dengan berak dia, saya ceritalah. Tahu mudir kami kata apa? Dah ni hampa pakat, hampa tangkap dia, hampa sembelih, hampa makan. Jadi dia, saya tanya, tak syubhat ke? Tak, dia kata. Boleh makan. Tapi tangkap waktu malam, ke ayam dia malam dia rabun. Kan? Dia tidur. Dia tidur lah di atas pagar. Di atas kayu tu dia kata, hampa tangkap malam, kau ikat kaki kurung. Esok pagi kalau siapa-siapa di kalangan perempuan ni berani sembelih. Tak berani panggil anak main sembelih. Tu kalau banyak-banyak sangat kena ada pembantu. Jadi waktu tu kami pun tangkap. Ibu-ibu dapat 30 ekor. Alah yang kampung. Sak mana lalu ya? Kan nak banding dengan budak-budak kami ke dalam asrama tu ada dalam mungkin 80 orang lah. Dalam pondok tu 80 orang. Takat-takat ayamnya tu kami kepok sak je habis Lepas tu bila kira-kira ada dalam orang 30-an, 25 ekor tu. Tu panggil dia kata, tak boleh banyak orang sangat. Tu dia panggil saya. Dia panggil saya, Mai, dia kata, hang boleh sembelih ayam. Tak boleh, saya kata, saya tak berani. Dia kata, Mai nak ajak. Lepas tu, lepas dia ajak, saya sembelih. Dia kata, bila nak bagi hukum dia kata, boleh tak binatang yang disembelih oleh perempuan, lelaki makan? Boleh. Boleh. Jadi orang perempuan pun boleh sembelih. Cuma orang perempuan ni dia takut. Dia kesian. Kan dia letak pula istilah hukum. Kalau kesian tak boleh makan. Yang tu hukum sendiri lah. Jadi orang perempuan boleh. Maka hukum ayam tadi, kalau kata tak ada tuan, dia menimbulkan kemudaratan, boleh tangkap. Sembelih tapi jangan makan seorang. Makan ramai-ramai. Buat kenduri rakyat. Abang kata, nak tumpang 5 ekor ayam jahat sangat. Nak tumpang kenduri. Boleh. Itu hukum dia lah. InsyaAllah ta'ala. Banyak kaya. Okey, ada soalan lain? Tak ada, nak? Kita ada, saya sudah dulu, nak. Mohon maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin,
wahdina wa najina minal qaumidz zalimin. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat alal qaumidz zalimin alal qaumil kafirin. Allahumma tahrir fi Palestin ya Allah. Allahumma tahrir fi Palestin ya Allah. Allahumma tahrir fi Palestin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Insyaallah esok surah As-Sa'adah. Baik lepas esok bagi menyokong solidariti kita kepada bumi Palestin, kita pakai hijau. Nah, menyokong perjuangan untuk membebaskan bumi kita, bumi Palestin. Esok adalah hari hijau. Nah, jadi siapa-siapa jemaah yang nak menyertai kuliah esok pagi harus, bukan sunat, harus. Saat lagi tak pergi pula, tak ada hijau saja. Nah, tanda kita sokong insya-Allah taala. Wallahu alam. Yang baik itu Allah punya, yang lemah dan kurang daripada diri saya. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.